Avengers! Assemble. Hi guys, welcome back to Sembang Marvel. Welcome back Sembang Marvel. Kita sambung bercerita pasal Guardians of the Galaxy Volume 3, tetapi kita juga sembang overall pasal Guardians of the Galaxy. Kita dah buat review sebelum Betul. ni, dan kita sekarang ni kita nak buat pasal teori, siapa Betul. watak tu, siapa watak ni. Betul. Yang mungkin dah jadi persoalan. Aku rasa dekat komen sebelum ni pun ada tanya. Ya. Bang, siapa yang dekat last scene tu kan? Betul. Kita biarkan dulu benda tu. Betul. Kita cerita benda lain lah. Betul. Dan ada orang juga komen, the legendary Star-Lord will return. Nak return kat mana pula? Apa akan jadi pada Star-Lord? Apa akan jadi kepada Adakah Star-Lord? GOTG akan berhenti? Betul. Itu persoalan yang menarik untuk kita kupas. Betul. Tapi sebelum kita masuk teori, kita nak kupaskan watak dia satu persatu. Okey, watak apa yang? Okay, kita start. Okay, obviously kita start dengan Peter Quill. Oh, okey. Okay, kenapa kita nak komen watak-watak ni adalah kita nak tunjukkan karakter development yang James Gunn bawa daripada first GOTG kepada second GOTG, kepada Infinity Wars, kepada Endgame, kepada Thor Love and Thunder, kepada Holiday Special, kepada sekarang ni lah GOTG 3. Yang mana kita nampak yang Peter Quill ni, karakter development dia tu more kepada seorang yang Ravagers yang mencuri, tetapi kepada orang yang pentingkan Guardians ni. Dulu dia macam dia tak ada bukanlah orang yang jenis beremosi. Betul. Kan. Dia tak ada sense of belonging kan, apa semua. Tapi bila dia jumpa Gamora, Yeah. dia ada Guardian. Nampak dia macam mula berlembut sebab dia tak pernah terfikir pun nak kembali ke bumi. Betul. Tapi dekat dalam GOTG 3 dia kembali ke bumi sebab apa yang Guardians telah ajar dia. Satu kan. lagi, apa yang jadi dekat roket. Apa yang jadi kat roket, betul? Sebab bila roket decide untuk berhadapan dengan dia punya trauma, Peter pun decide untuk berhadapan dengan apa yang dia takutkan. Betul. Sebab even roket pun boleh hadap apa yang dia takut. Kenapa Star-Lord tak boleh? Dia Star-Lord kot kan. Betul, the captain kan. Betul. Second, kita tengok watak development untuk Gamora, which is tak banyak sangat. Gamora tak boleh watak karakter tak dia, boleh. sebab dia dua orang yang berbeza. So bagi saya Gamora yang sekarang ini yang bersama dengan Ravagers ni, kita nampak lah sekiranya Dia bengis. Betul. Dia akan jadi what if. What if Gamora tak pernah jumpa Peter Quill? So dia akan jadi macam Ravagers lah. Dia join Ravagers lah. So tak ada banyak kita boleh kupaskan pasal Gamora. Betul. Tapi Nebula banyak. Watak dia sangat saya impress lah. Dia daripada seorang yang macam dia adalah Gamora yang sekarang ni. Nebula. Gamora yang sekarang ni dia bengis semua. Betul. Tapi yang kita tengok sebelum ni, dia macam dia tak puas hati dengan kakak dia. Tapi tiba-tiba sekarang ni dia jadi penyayang. Betul. Dia sayang kawan-kawan dia. Walaupun dia masih ada bengis dia tu kan, tapi dia masih, dia ada mula rasa macam sayang kat roket. Dia nak buat, dia macam waktu roket sakit, waktu roket tengah ni, dia kan bergegas kan. Betul. Nampak lah dia punya benda tu. Dia Nebula ni banyaklah dia punya karakter development dia. Sebab daripada seorang yang macam, saya benci lah Nebula daripada first kali dia keluar kat GOTG 1. Lepas tu even kat dalam apa lagi dia pernah muncul, memang tak suka lah dia ni. Dia macam, dia adalah seorang adik yang selalu dikomparekan dengan kakak dia. Tapi sebenarnya so dia berdendam. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama dia macam dia sayang. Betul, dia sayang. So itu adalah Nebula. So next is Drax, which is Drax kita nampak. Ini pun menarik juga. You are not Drax the Destroyer, you are Drax the Dad. The father kan. Itu last kali. Sebab sebelum ni macam aku suka scene tu. Satu scene yang waktu yang ujung-ujung tu, yang orang kata macam dia sedih sebab siapa ni kata waktu yang scene ni best waktu tu. Waktu yang Nebula kata kan? Nebula kata boleh tak kalau dalam life kau ni kau buat satu keputusan yang betul. Kau boleh tak kau berfikir Lepas tu dua-dua Mantis sedih dengan Drax pun sedih. Lepas tu Mantis pun cakap kau tak boleh salahkan Drax tu dia sebab dia jadi macam tu. Bukan dia minta jadi bodoh macam ni. Betul. Sebab Mantis pun tahulah dia backup lah. Tapi aku macam wow, dia macam colours dalam Guardians tu menarik lah. Lepas tu yang paling flopnya, lepas Mantis cakap macam tu, Drax tersedar, lepas tu forget. Sumpah gelak tu bang. Itu yang kelakar. Satu lagi scene yang kelakar, yang waktu yang dia pergi dekat tempat apa, Aisyah tu kan. Lepas tu
kan guard tu kan. Ha. Dia cakap kau bercinta dengan Drax. Kau Betul, tergila-gila betul. kan Ingat, Drax. ingat, ingat. Aku cakap aduh, kelakar part tu. Dia aduh. punya cynical ataupun komedi dia menjadi lah. Lawak dia menjadi lah. Dia bukan macam typical lawak yang bodoh tapi ini mah lawak Guardians Kelakar, lah. Lawak Guardians kelakar. lah. Sempoi, santai. Belum cerita lagi F-bomb word tu yang itu memang tak di plan lah. James Gunn cakap kepada Chris Pratt, dia cakap, Pratt, there is no this thing in the script, you just drop it everywhere or anywhere that you want. Itu yang terkeluar tu kat situ. Oh, faham. So okay, next character Mantis lah. Mantis daripada kita jumpa dia dalam GOTG 2, which is seorang yang macam tak terurus kan. Dijadikan hamba oleh ego. Kemudian bila dia join dengan Guardians, dia dapat family. And perhaps bila dalam holiday special, character development dia tu bertambah bila dia ceritakan sebenarnya dia half sister kepada Peter Quill. Betul. Itu memang kita nampak bahawasanya memang okay, now Mantis dia memang sebenarnya nak ada dengan family yang betul-betul appreciate dia kan. So itu Mantis. Dalam the final one ni pun Mantis tak banyak sangat yang kita boleh ceritakan karakter development dia. Dia masih Mantis yang lebih kurang sama. Cuma ending lah kot. Bila dia cakap dia nak buat, dia selama ni dia ikut orang. So dia decide untuk kali ni dia tak nak ikut orang. Tak nak ikut orang, betul? And Drax kan nak ikut dia mula-mula kan. That's defeat the purpose kan. Macam tu Drax cakap. Mantis cakap. Okay, next adalah aku lupa sikit lagi. Apa? Hubungan Drax dengan Mantis aku rasa adalah hubungan yang kelakar. Comel lah. Comel. I mean, dia orang tak bercinta. Tapi dia macam abang dan adik yang kelakar. Dia macam appreciate each other. Lebih kurang macam Nebula and Rocket. Tapi Nebula and Rocket tak kelakar. Dia orang dua-dua bengis punya persahabatan kan. Macam bros lah kan. Okay. Oh, final ni bukan kot. Groot waktu tak ada. Yang We Are Groot tu adalah yang GOTG Volume 1 kan. We Are Groot GOTG Volume 1. Lepas tu dia I Am Groot. Lepas tu yang sekarang yang kita faham pasal dia. Okay, now kita masuk character development Groot, which is the biggest character development kat dalam GOTG jugalah. Yang mana kita tengok the first GOTG dia pecah. And Rocket yang tanam balik. Jadi anak dia bukannya Groot yang sama. Betul. So bukan Groot yang sama. And perhaps dalam Infinity War pun Russo Brothers explain sendiri yang bila mana sebelum Groot kena blip tu, kan Groot cakap I am Groot, dia interpretkan dia panggil Dad. Dia panggil Rocket Dad. So maksud dia panggil Rocket ni ayah dia lah. So dia menganggap Rocket ni ayah kepada Groot. And bila dia besar sekarang ni, orang cakap kenapa this is the biggest downgrade in MCU. But no, it is a different character. Groot yang dalam GOTG first dengan Groot GOTG seterusnya adalah Groot yang berbeza. And character development Groot yang paling obvious adalah semasa Infinity War, dia telah menyumbangkan dia punya kayu tu untuk membuat Stormbreaker kepada Thor. Betul. Itu memang memang Thor pun puji Groot ni, kayu dia ni memang paling kuat dekat universe. Sebab tu dia boleh digunakan untuk hold the power of the Stormbreaker and the Bifrost oleh Thor kan. Lepas tu dalam Love and Thunder, Groot macam biasa saja, tak ada apa sangat. And GOTG 3 ni paling best lah sebab tak terfikir dia boleh masuk ke dalam High Evolutionary punya HQ tu dengan senjata kat dalam badan dia. Itu macam wow. Patutlah macam Peter bagi semua benda tu kat dia kan. Aku macam kenapa rupanya so Peter dah tahu. Menarik lah, menarik. And in fact tak terkesan benda tu, macam orang tak detail. Tu menarik lah. Next aku rasa Groot tak habis lagi bang. Groot tak habis lagi. James Gunn juga cerita sebab selama ni kita hanya faham I am Groot. So bila yang last kali tu, yang mana kita dengar Groot sendiri bercakap dalam bahasa kita, dia cakap apa bang? I love you guys kan. Itu James Gunn cakap sebab kita dan Nebula apa semua dah selalu dah faham dengan Groot. Kita dah faham bahasa Groot. Itu yang menariknya bila ada satu scene, siapa ni, Gamora kan. Gamora marah Groot. Yes, I know you are Groot. Kan dia tak faham lagi. Tapi masa GOTG 1. Bukan, yang 3 ni. Siapa yang tak faham dia bukan Adam Warlock.
Yes, I am Adam. Macam aku tak ingat lah, ada satu scene macam okay, dia ada, tak faham kan. ada. Tapi semua orang dah faham lah. Betul? Semua orang dah faham Groot. Tiba-tiba dia tak faham kan. Gamora pun aku rasa tak faham Gamora awal-awal. belum faham. Gamora yang sekarang lah untuk volume 3. Betul. Lepas tu slowly dia baru faham. Betul. Tu maksudnya yelah, bila dah betul-betul gel dengan Groot baru faham Betul. apa maksud dia cakap. Ada orang komen dekat TikTok live kita orang, dia cakap salah satu character development Groot yang paling power adalah Groot boleh buat sayap. Yes. Oh, kita lupa benda tu Power kan? Power. Macam ush. Tu buka. Power. Aku rasa ni Groot kali ni memang OP Groot yang power. OP betul, lah. Betul, OP gila lah. Dia punya ni pun rasa nampak kan. Okay, next aku rasa orang tunggu benda ni. Adam Warlock. Yes. Dia bukan character development untuk movie ni lah. Shout out to James Gunn, berjaya dia tunjukkan yang bahawasanya Adam Warlock ni seorang baby. Betul. Dia tak matang. Betul. Dan ada interview bersama dengan Will Poulter, which is orang yang bawa watak Adam Warlock ni. Orang tanya dia, why are you willing to bring this character of Himbo, Himbo. Lepas tu dia tanya, Himbo tu apa? A male version of Bimbo. So dia cakap dia pun tak sedar yang sebenarnya watak Adam Warlock ni boleh jadi bimbo macam ni kan. Tapi bila kita tengok balik, kita faham lah kenapa Adam Warlock ni bimbo. Sebab dia baru lahir. Betul. Kan dia cakap dia keluar daripada kekun awal daripada tak patutnya. So dia jadi bodoh sikit lah. Dia tak boleh, dia punya judgement ataupun problem solving dia memang tak betul lah. Contoh macam dia nak bunuh orang ni, dia bunuh betul-betul bunuh. Padahal patutnya orang suruh ugut je ugut je. Tapi itu yang menariknya, kelakar. Dia karakter memang part tu saya gelak je macam. Tapi dia start macam belajar daripada Guardians lah. Betul. In fact James Gunn juga berjaya twist lah kan. Macam kan hujung-hujung GOTG 2 kan kita tahu yang dalam tu Aisyah menunggu something kan dalam kukun tu. Tapi bila masuk GOTG 3, rupa-rupanya Adam Warlock tu dibuat oleh High Evolutionary sendiri. Dan plot twist yang terbesar, Aisyah pun adalah buatan betul. High Evolutionary sendiri. So macam wow, tak terfikir yang sebenarnya macam tu. Tapi benda tu dah di plan awal-awal. Cantik kan dia punya macam. Aku ada satu teori sikit. Boleh masuk terus Boleh, sebab teori, tak ada masalah. Sebab dia macam ni tau. Ada satu teori yang aku baca dekat social media. Aku tak ingat dekat Twitter ke dekat YouTube. Pengenalan kepada High Evolutionary boleh jadi antara punca pengenalan kepada X-Men ataupun mutant. Betul? Sebab High Evolutionary dia cakap kan dia pernah pergi bumi. Betul. Dia pernah tengok bumi. Betul. And that's why ada counter Earth. Dia nak buat bumi planet yang sama macam bumi kan. So what if sebenarnya dia pernah buat something dekat orang-orang kat bumi. Betul. Which is mutant. Betul, setuju. Ini antara teori yang boleh jadi betul. Teori X-Men lah. Yang akan lead kepada mutant. Sebab mutant pun dah start muncul. Mungkin that's why kenapa mutant muncul sebenarnya dah lama. Benda tu ya. Mungkin sebab High Evolutionary dah pergi bumi sebelum ni. Dia buat eksperimen. Dia buat eksperimen. Kita tengok pada roket, kita tengok pada Aisyah. So it's not impossible. Betul. Mustahil. Ada orang tanya, Groot adakah dia buatan High Evolutionary juga? Jawapan dia tidak. Sebab Groot ni memang penduduk dekat satu planet yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan seperti dia. Betul. Sebab ada yang satu kot, dia cakap macam mana kau boleh berkawan dengan bukan waktu yang siapa The Collectors cakap finally aku boleh jumpa dengan Groot. Species Groot maksudnya ada species. Dia memang ada lain species lah, dia. Groot Betul kan. In fact Thor pun acknowledge species Groot. Dia belajar masa dekat Asgard bahasa Groot. Betul. So memang Thor tahu bahasa Groot tu. Aku lupa. Ada satu tambahan aku nak cerita pasal kan kita ingat kan 89P13 roket. Dia dianggap sebagai makhluk yang tidak sempurna, yang tak perfect kan. Okay, so kita masuk ke last karakter kita untuk kupas lah. Kita masuk karakter Rocket. Rocket kita tak cerita. Okay. Aku mulakan benda tu. Dia cakap Rocket adalah dia tak boleh masuk dekat dunia baru nanti kan, sebab dia tak perfect. Yang perfect adalah Bash 91 kan. Betul. Dia adalah Bash 89 yang tak perfect lah. Yang banyak problem kan, banyak flaws kan. Tapi Rocket adalah ciptaan yang gagal yang paling bijak. Sempurna, betul.
Sebab tu dia nak otak roket. Dia macam kenapa yang pencipta dia sendiri tak boleh fikir benda tu? Ya, betul. Dia macam ini scene ataupun skrip yang saya rasa the key of this movie. Dia cakap macam ni. Sebab kita tahu daripada first sampai habis sebenarnya cerita ni adalah untuk menangkap roket. Tapi keyword yang sebenarnya ada dekat dalam movie ni adalah bila High Evolutionary cakap dekat roket, you are smart, but you are not that smart when you are thinking you are perfect enough. Itu macam itu yang buat roket terluka gila lah. Dia macam shit, aku dia macam dia macam anak yang macam bapak. Dia waktu yang dia boleh baiki tiba-tiba kena marah. Betul. Macam dah tolong tapi dia kena. So bila ingat balik kan daripada GOTG 1, macam mana, ingat tak dalam GOTG 1 roket pernah diperkenalkan yang dia dah keluar daripada penjara banyak kali. Betul. And in fact dalam dia yang bagi rancangan untuk keluar daripada Nova Corp punya ni. Prison. Itu pun dah membawa kepada macam mana roket ni bijak gila babi, dia genius. Bijak kan. And bila kau tengok GOTG volume 2, aku cakap dia consistent. Bila kau tengok GOTG volume 3, kau nampak balik. Betul. Sebab tu lah siapa ni High Evolutionary ni memang nak otak ni. Betul. Sebab roket ni genius. Sebab abang dah sentuh pasal keluar penjara tu, ada teori juga. Okay, apa dia? Teori dia adalah, perasan tak bila dia keluar penjara buat pertama kali, dia cakap kat Peter Quill dia nak prosthetic legs. Lepas tu bila dia jumpa dengan yang second tu dia nak mata. Lepas tu bila dia jumpa dengan Bucky dia nak tangan. Semua tu limbs kan? Sebab dia teringat kawan-kawan dia dekat dalam penjara. Dia teringat kawan-kawan dia yang kat dalam penjara yang semuanya guna prostetik. Dia ingat katis kan tak ada kaki. Lepas tu tangan, mata. Sebab dia ingatkan kawan-kawan dia. Macam Aku baru tahu benda ni. So itu adalah backstory roket yang dia quiet dark. Sebab apa? Roket buat lawak pasal bila nak minta benda tu. Sebab dia macam dia nak cuba macam mengingatkan kawan-kawan dia yang betul. Macam tu dia sembunyikan trauma dia. Rocket as a character development yang bak kata Laila, you have a lot of story. This is story about you. Ini memang betul pun GOTG ni story about roket. Dan saya tak terkejut kalau roket muncul dekat dalam next. I mean for sure GOTG dah memang terbubar. Betul. Tapi dia bukan GOTG lah. Dia bukan terbubar. Dia team original tu dah terbubar. So original movie, the 3 movies tak ada. Tapi tak mustahil untuk tim-tim ni muncul dekat dalam future MCU punya movie. In fact ada satu teori yang mungkin tak lah. Aku rasa tak sebab dia terlalu cepat. Tapi boleh jadi. Sebab kita kena ingat apa yang terjadi dekat GOTG ada kaitan dengan Kree, Skrull. Betul. Dan Secret Invasion adalah tentang Skrull kan. Betul. So mungkin ada kaitan. Aku tak tahu sebab High Evolutionary pun ada, mungkin ada kaitan bila dia cerita pasal Aisyah semua tu. Tak tahu, boleh jadi. Betul boleh jadi. Sebab okay, betul. Aku teringat benda ni ada bersangkut paut dengan ending pada GOTG. Nak terus mention yang Phyla-Vell tu Phyla-Vell adalah the next Captain Marvel. Berdasarkan dalam komik, Phyla-Vell ni adalah anak Captain Marvel. Yes. Yang dibuat juga berdasarkan genetic engineering. Maksud dia dilahirkan luar embryo lah, bla bla bla. You know, engineering scientist and semua. So Phyla-Vell ni kuasa dia pun lebih kurang macam Captain Marvel lah. Captain Marvel which is Brie Larson. So MCU mungkin mengubah sedikit. Betul? Jalan cerita dia tak sama. MCU memang akan contoh macam Captain Marvel yang pertama patutnya lelaki kan. Tapi dia tukar watak. Dia patutnya Monica Rambeau dulu, lepas tu baru siapa ni Brie Larson kan dah tukar. So banyak perubahan yang berlaku. So next ketika mana dia memperkenalkan Phyla-Vell. And Phyla-Vell adalah antara batch yang kira perfect untuk High Evolutionary kan. Ya, betul. Dan sebab ini dia pun tak berpeluh apa semua tu kan. Dan ini pun dah membawa kepada berkaitan dengan Captain Marvel. Betul. Yang akan aku tak tahulah boleh jadi tak pun akan keluar. Tapi itulah, kita nampak dah sebenarnya kan ada banyak karakter-karakter yang MCU dah plan. Betul. Untuk macam ini adalah future MCU. Future MCU, betul. Contoh betul, kita dah ada Black Panther, T'Challa Junior. T'Challa, kita dah ada apa ni
Siapa lagi ni? Lama anak kepada Wanda. Banyak je. Memang banyak je sebenarnya. Dia dah memang create satu future untuk Young Avengers. Betul. So tak mustahil. Even kita dah jumpa Young Patriot. Betul. Semua benda tu ada dah. Semua dah ada dah ready dah. Even Kate Bishop dah ready. Kan? Faham tak? So Kate Bishop memang dah kira dah dewasa lah. Dah kira. Tapi dia still bawa Young Avengers lah. Yelah tahu. Dia kira macam geng-geng Spider-Man lah. Spider-Man lah. Betul lah Young Avengers. Ni yang betul-betul kecil lagi ni. Betul-betul kecil. Phyla-Vell ni. Phyla-Vell, T'Challa tu semua tu kan. Kita tak tahu apa akan jadi di masa depan, untuk masa depan MCU. Tapi aku rasa macam menarik. Maksudnya GOTG ni bukanlah GOTG, mungkinlah yang terakhir untuk trilogi ni. Sebab karakter asal GOTG dah tak ada. Betul, dah tak ada. Tapi watak tu masih ada. Cuma ada satu interview dengan Batista kan, Drax. Dia kata dia takkan join dah. Tak akan join dah. Dengan projek Kalau MCU. ada pun dia takkan terima benda tu dengan wang. So dia voluntarily lah. Mungkin dia akan muncul, tapi tak tahulah sebab dia pun dia masih lagi ke dalam GOTG? Apa? Drax tak. Dia dah tak kan? Tak. So Drax join Nebula untuk jaga budak-budak tu. Okay, betul. Betul. Dalam GOTG yang masa last scene tu je lah. Tapi aku quite sure akan ada next GOTG sebab benda kita nak menarik juga. Kita nak tahu apa yang akan jadi bila Rocket yang lead team ni kan. Betul. Ada Adam Warlock pula. Takkanlah dia nak buang Adam Warlock macam tu saja sedangkan baru memperkenalkan karakter Adam Warlock. Dan Adam Warlock dah masuk dalam GOTG. Betul. Okay, satu teori juga. Sebab dekat TikTok kita ada mention banyak hero perempuan sekarang. Ada orang buat teori yang bahawasanya dalam GOTG 3 ketika benda ni berlaku, semua perempuan kat dalam GOTG 3 ni tengah PMS. Sebab maksudnya? Dia punya watak perempuan semua garang-garang. Betul tak? Ini kelakar. Semua garang. So okay, Nebula marah-marah, Gamora marah-marah, Mantis marah-marah. Semua watak perempuan kat dalam GOTG ni marah-marah. Okay. So orang cakap tema GOTG 3 adalah Wanita PMS. Wah, ini kelakar. Dia lawak. Tapi betul. Okay. Tapi okay lah. Kalau kita cakap pasal emosi, itu satulah. Satu lagi, bagusnya movie ni adalah berkenaan dengan kesedaran terhadap animal testing, animal cruelty. Apa yang kita punya ayat tu? Animal apa? Alah, tak ingat lah. Kalau ada siapa-siapa wakil PETA kat sini kan, tolong. WWF. Aku tahu. Animal apa? Animal cruelty lah sebenarnya cerita kan. Macam testing towards animal. So situation Rocket ni dia menunjukkan bahawasanya yang kita tak boleh berlaku kejam kepada haiwan. Betul. Sebab ini yang berlaku kalau kita banyak melakukan testing terhadap haiwan. Ini yang berlaku kalau kita tahan haiwan untuk buatkan bahan uji kaji. So it's a good movie untuk menyedarkan masyarakat berkenaan dengan perkara-perkara tersebut. Okay, apa next teori selain Phyla-Vell? Apa lagi? Adam Warlock, High Evolutionary. Sekejap kita cuba tengok kat komen. Mungkin benda yang ni boleh. Dia teori, aku tak rasa teori banyak sangat. Banyak pasal Phyla-Vell je lah. Sebab Phyla-Vell adalah the next kan, Captain Marvel. Apa? Teori, bukan teori lah. Kalau this is Easter egg. Dia bukan teori. Kalau perasan kan, kan GOTG 1 kan ada Howard the Duck kalau abang kenal. Okay. Dalam GOTG pun ada balik Howard the Duck. Ada. So means that kan Nowhere ni tempat The Collector kan. Kan Nowhere ni kan hancur lepas Thanos datang hancurkan kan. So Guardians baiki balik kan. So mana-mana survivor diorang masih hidup kat Nowhere. And Howard the Duck ada spot lagi dekat dalam GOTG 3 ni. Dia tengah main kad kalau abang ingat. Dengan Craiglin. Dengan Craiglin dengan Cosmos. Okay. Cosmos tu in fact Collector punya ni kan. Aku ingat balik. So diorang hidup balik dengan GOTG. So sebenarnya Nowhere ni satu tempat yang macam untuk mengumpulkan orang yang tak ada gelandangan lah, homeless lah. In fact Cosmos ada kuasa telekinetik. Betul. Betul, dia yang selamatkan waktu nak selamatkan geng-geng daripada High Evolutionary punya space tu kan. Betul. Teori lagi apa lagi teori GOTG kita buat. Okay, teori mungkin kita kena teka kot bang. Kan dia cakap The Legendary Star-Lord will return. Okay, itu benda yang paling penting. Kat mana dia akan muncul? Apa cerita yang sesuai untuk slot in dia punya watak?
Sekejap, dia turun Stallone ni dekat mana? Dekat maksud? Yelah, dia kan dah balik bumi. Dekat belah mana? Dia asal Missouri kan. Dalam JOTG 2 kan Missouri. Belah mana? Missouri. Itu lah, dia macam kena buka geografi pula ni kan. Sebab kita tahu Marvel ni, yelah dia mestilah ada pekan-pekan dia tertentu kan. Contoh macam New York, ada New York. Ant-Man ada dekat San Francisco kan. So Missouri, siapa lagi yang duduk kat situ? Dia belah west ke eastern? Missouri ni agak jauh. So next apa yang akan jadi pada ni aku tak tahu lah. Itulah nak tahu tu. Tapi mestilah apa-apa yang berkaitan dengan apa ni terjadi yang kalau kat bumi akan efek dekat siapa ni? Dekat Star-Lord kan. So berkemungkinan besar aku rasa yelah the next Avengers lah kot. Betul. Missouri ni satu tempat yang sangat jauh dengan tim-tim Avengers lain. Dia sangat jauh dengan San Francisco dan dia sangat jauh dengan New York. Ada kemungkinan tak sebenarnya Peter Quill akan join Avengers? Kalau berdasarkan komik lah kan. Kalau berdasarkan komik tu susah sikit lah. Komik tak boleh jadi reference sangat lah, sebab dia boleh berubah kat MCU kan. Ada pandangan dekat TikTok. Cuba baca sikit. Boleh, nanti kita tengok. Saya rasa korang rasa macam mana? Dia orang Missouri kan mungkin populasi banyak Skrull. Saya rasa Nick Fury akan rekrut dia. Bukit Jelutong. Tak, bukan Bukit Jelutong bang. Konoha, bukan Konoha juga. Ohio. Tak ada lah, dia orang tak tahu. Baca yang bawah balik. Kalau tak ada tak apa, kita nak tutup dah. Star-Lord akan solo movie. Tak juga. Mungkin dia akan jumpa Doctor Strange. Doctor Strange kan lagi tak ada kena mengena kan? kurang serius rasanya tak masuk dalam geng Avengers. Ya, sebab Star-Lord ni dia nak rehat. Fun. Tapi dia cakap the legendary Star-Lord akan comeback. Aku rasa next ni lah Avengers lah. Avengers dia akan keluar. Dia takkan keluar dekat solo movie. Ya. Mungkin next Avengers kot. So, live kita 77 orang bang. Kita daripada 7 orang tadi. Dah lama kita tak aktif kan. Thank you guys sebab masuk dalam live TikTok Sembang Marvel. Kita orang memang dah lama tak live, dah lama tak post video. Korang yang ada sudi Sembang Marvel bersama kita orang. Bang, dia ada buat teori Star-Lord mungkin akan muncul buat cameo kat Captain Marvel. Nak bagi location villain yang baru. Oh, menarik juga. Tapi aku tak rasa dia secepat itu. Sebab kalau pattern Marvel ni kan, watak yang keluar sebelum ni dia tak akan keluar selepas tu. Faham tak? Dalam short book. Contoh macam yang paling mudah siapa ni lah, cerita Shang-Chi. Kita ramai expect dalam ni akan keluar, ni dalam ni tak ada pun. Okay. Hint pun tak ada. Okay lah. Kalau kita tengok kepada Star-Lord, dia kan jenis travel ke alam semesta. Saya rasa ini 3 movie, saya tembak je lah 3 movie yang mungkin dia boleh muncul bersama-sama dengan watak ini adalah pertama Eternals. Okay. Make sense. Make sense. Yang kedua adalah of course lah The Marvels apa semua. Okay. Third one is Fantastic Four. Sebab Silver Surfer Cosmic. Takkanlah Silver Surfer akan muncul dalam first Fantastic Four movie. Tak, mustahil. Dan kita pun tak tahu bila dia nak muncul. So saya just letak 3 movie ni je lah yang mungkin dia boleh muncul. Mungkin boleh muncul. Ambehak ada ni, ada komen. Apa tu? Probably explore lineage. Sekejap gitu. Tarik dekat pun tak apa, Deep. Ya. Senang kau nak baca. Tiba-tiba ada Barry Allen pula kan. Barry Allen jangan. Barry Allen tu mana? Universe mana? Mana Amber Heard punya? Dia cakap no, probably aku explore lineage belah mak dia. Maybe Spartax Empire boleh debut. Okay, bukan. Dia muncul cepat sikit Galactus muncul. Dulu nampak ni semua Missouri actually banyak superhero tapi sekarang tak muncul lagi kan. Logik juga. Mungkin dia akan kumpulkan hero-hero kat area Missouri. Betul. Boleh jadi ada new, kan macam ada branch Avengers kan. Betul. West Coast Avengers lah, bla 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 semua. Boleh jadi kot. Dia nak kembangkan Avengers macam tu. Betul. Setuju. So dia letak Peter Quill kat situ. Betul. Boleh jadilah. Okay, kita dah 29 minit dah, Deep. Tak pun Star-Lord dekat dengan New Asgard. Boleh jadi juga New Asgard. Sebab yelah dia even Thor pun akan muncul balik. Betul. Dia
Thor ada dekat bumi, New Asgard. Oh juga? Ya. Aku lupa dah. Thor kan memang kat New Asgard, dekat bumi. Star-Lord okay, sekarang pun ada kat bumi. Mungkin Tak dia orang assemble team boleh jadi tu aku cakap dia akan Guardians of the Galaxy dekat bumi kan. Itulah. Alright. Itu saja. Itu saja untuk kita tutup. sesi kita 30 minit. Wow. So okay. macam biasa jangan lupa untuk subscribe channel YouTube. Betul. Idea besar lagi. Sema Marvel. Dan jangan lupa untuk tekan Kang Sema Marvel ni. Dia dah biasa kan. Itu biasa okay. Jangan lupa juga tekan butang follow dekat TikTok dan IG Sema Marvel. Betul. And letak 5 star dekat Spotify. Rating untuk Sembang Marvel. Dan kalau ada iklan apa-apa ke ni, Roger lah. Yes. Tersedia membantu. Alright guys. Bye-bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.